Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Apa khabar semua? Okey, baiklah. Untuk pelajaran Al-Quran pada hari ini, kita akan sambung Ad-Darsus Tsamin Al-Ashkalul Quraniyah, iaitu pelajaran yang ke-8, baris-baris dalam Al-Quran. As-sukunu fil hawfil akhiri minal kalimah, iaitu baris mati pada huruf yang terakhir dalam perkataan. Okay, jadi sebelum ni kita dah belajar baris mati di awal perkataan, di tengah huruf dalam perkataan. Hari ini kita akan belajar baris mati pada huruf terakhir dalam perkataan. Okey? Okey, baiklah. Objektif pembelajaran pada hari ini, yang pertama sekali, murid dapat mengenal sukun dan baris mati. Kita dah belajar sebelum ni. Jadi insya-Allah murid dah dapat kenal macam mana tanda sukun ataupun baris mati itu. Yang kedua, murid dapat menulis sukun dan baris mati. Yang ni pun murid dah pernah buat latihan. Jadi insya-Allah dah pandai dah tulis sukun ataupun tanda baris mati. Dan yang ketiga, murid dapat menyebut perkataan yang mengandungi baris mati pada huruf di akhir perkataan. Jadi hari ini kita akan belajar perkataan yang di mana huruf akhirnya ada tanda mati ataupun baris mati. Okey? Jadi berharap semua murid dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari ini, insya-Allah. Okey, untuk itu pelajaran hari ini buka buku teks muka surat 53. Okey, sebelum tu kita tengok dulu contoh baris mati pada huruf di akhir perkataan. Okey, ini adalah contoh huruf contoh perkataan yang mana akhirnya huruf akhirnya ada baris mati. Okey, tengok yang pertama. Okey, yang pertama, cuba tengok huruf terakhirnya iaitu huruf alif ada baris mati ataupun kita panggil sukun. Okey, cara sebutannya adalah ibda. Okey, matikan huruf yang terakhir ni bunyinya ibda. Okey, contoh yang kedua. Okey, yang kedua, huruf yang terakhir ada baris sukun iaitu huruf ain. Okay, bila kita sebut bunyinya isba'. Okay, ain ni mati, bunyinya isba'. Okay. Yang ketiga, huruf yang mati adalah huruf ta. Huruf terakhirnya adalah huruf ta. Dan ada baris sukun, baris mati. Bunyinya uskut. Uskut. Okay, yang keempat, huruf yang terakhir adalah huruf za. Za mati, bunyinya atriz. Atriz. Okay, dan yang terakhir sekali, huruf yang mati adalah huruf mim. Ada baris sukun di atasnya. Jadi, cara sebutannya bunyi adalah ihram. Ihram. Okay, matikan huruf mim. Ihram. Okay, jadi itu adalah contoh baris mati pada huruf di akhir perkataan. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu contoh yang ditunjukkan dalam buku teks. Okey, mula-mula kita tengok dulu untuk huruf alif, ba, ta dan juga jim. Okey, untuk itu buka muka surat 53. Okey, contoh bagi huruf alif. Okey, di mana tengok ni perkataan ni. Kat belakang perkataan ni semua ada huruf alif. Alif, alif, alif yang mati. Yang ada baris sukun. Okey. Bunyinya, yang pertama, ibda. Yang kedua, iqra. Dan yang ketiga, ihda. Okey. Ibda, iqra, ihda. Okey. Contoh bagi huruf ba yang mati di akhir perkataan. Okey, lihat ni. Ini adalah huruf ba mati. Huruf ba mati dan juga huruf ba mati. Okey, yang pertama bunyinya ijlib. Ijlib. Yang kedua, uhlub.
Uhlub. Yang ketiga, uktub. Uktub. Bunyinya b. Uktub. Okey. Yang seterusnya, huruf ta. Kita berada di akhir perkataan. Okey, huruf ta mati. Ini adalah huruf ta mati dan juga ni huruf ta mati. Okey, yang pertama bunyinya uskut. Uskut. Yang kedua, iflit. Iflit. Yang ketiga, uknut. Uknut. Okey. Seterusnya, contoh bagi huruf jim. Okey, jim mati dan berada di akhir perkataan. Udruj. Udruj. Yang kedua, ukhruj. Ukhruj. Yang ketiga, imhaj. Imhaj. Okey, baiklah. Itu adalah contoh bagi huruf alif, ba, ta dan juga jim. Seterusnya, kita lihat pula contoh bagi huruf kha, dal, za dan juga ra. Untuk itu, kita masih di muka surat 53. Baiklah, contoh bagi huruf kha yang mati pada akhir perkataan. Okay, yang pertama, bunyinya utbuh. Utbuh. Yang kedua, bunyinya iltah. Iltah. Okey, contoh bagi huruf dal pula yang mati pada akhir perkataan, bunyinya unjad. Unjad. Yang kedua, ukhlud. Ukhlud. Yang ketiga, ujrud. Ujrud. Okey, contoh bagi huruf za. Okey, yang mati pada akhir perkataan, bunyinya ajbiz. Ajbiz. Yang kedua, ahniz. Ahniz. Yang ketiga, ifliz. Ifliz. Okey. Dan contoh bagi huruf ra yang mati pada akhir perkataan, bunyinya uhjur. Uhjur. Okey, yang kedua bunyinya umkur. Umkur. Okey, yang terakhir bunyinya iksir. Iksir. Okey, jadi itu adalah contoh bagi huruf kha, dal, zal dan juga ra. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh bagi huruf zai, sin, shin dan juga sod, dot. Untuk itu, buka muka surat 54 pula. Okey, contoh bagi huruf zai yang mati pada akhir perkataan ni. Okey, bunyinya yang pertama unjuz. Unjuz. Yang kedua, ubruz. Ubruz. Yang ketiga, atriz. Atriz. Okey, contoh bagi huruf sin pula yang mati pada akhir perkataan, bunyinya uknus. Uknus. Yang kedua, urus. Urus. Yang ketiga, iwris. Iwris. Okay, contoh bagi huruf shin pula mati pada akhir perkataan, bunyinya urkush. Urkush. Yang kedua, urush. Urush. Yang ketiga, ufrush. Ufrush. Okay, contoh bagi huruf sod yang mati pada akhir perkataan, bunyinya ufrus. Ufrus. Yang kedua, ukurus. Ukurus. Yang ketiga, iknis. Iknis. Okay, contoh bagi huruf dod pula mati pada akhir perkataan, ada tanda sukun, bunyinya ifrid. Ifrid. Yang kedua, iqbid. Iqbid. Okay, yang ketiga bunyinya iqrid. Iqrid. Okay, jadi itu adalah contoh bagi huruf zai, sin, shin, sod dan juga dot.
Okey, kemudian kita lihat pula contoh bagi huruf ta, za, ain, ghin dan juga fa. Untuk itu, kita masih lagi di muka surat 54. Okey, contoh bagi huruf ta yang mati pada akhir perkataan bunyinya ilhaq. Ilhaq. Yang kedua, umrut. Umrut. Yang ketiga, umkut. Umkut. Okey, seterusnya contoh bagi huruf za yang mati pada akhir perkataan bunyinya yang pertama ilhaz. Ilhaz. Yang kedua, ihfaz. Ihfaz. Yang ketiga, ilfaz. Ilfaz. Contoh bagi huruf ain pula yang mati pada akhir perkataan bunyinya yang pertama isri'. Isri'. Yang kedua, ishba'. Ishba'. Yang ketiga, ishfa'. Ishfa'. Okay, contoh bagi huruf rin pula yang mati pada akhir perkataan. Yang pertama bunyinya iswar. Israw. Yang kedua ifraw. Ifraw. Yang ketiga umbu. Umbu. Okey, contoh bagi huruf fa yang mati pada akhir perkataan pula bunyinya insif. Insif. Yang kedua, uhduf. Uhduf. Yang ketiga, ihsif. Ihsif. Itu adalah contoh bagi huruf ta, za, ain, ghin dan juga fa. Yang terakhir sekali, kita lihat pula huruf qaf, kaf, lam, mim, nun dan juga ha. Untuk itu, buka muka surat 55 pula. Kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama sekali, huruf qaf yang mati pada akhir perkataan bunyinya unsuk. Okay, ini ada salah ni. Huruf fa. Patutnya huruf qa. Kalau huruf qa bunyinya unsuk. Unsuk. Okay, yang kedua bunyinya ihraq. Ihraq. Yang ketiga bunyinya isriq. Isriq. Okay, seterusnya huruf kaf mati pada huruf akhir perkataan bunyinya utruk. Utruk. Yang kedua imlik. Imlik. Yang ketiga u'ruk. U'ruk. Okay, contoh bagi huruf lam yang mati pada akhir perkataan pula bunyinya yang pertama is'al. Is'al. Yang kedua ujmul. Ujmul. Yang ketiga ihmil. Ihmil. Okay. Contoh bagi huruf mim yang mati pada akhir perkataan pula yang pertama sekali bunyinya ijzim. Ijzim. Yang kedua ihram. Ihram. Yang ketiga ikhrim. Ikhrim. Okay, contoh bagi huruf nun yang mati pada akhir perkataan pula yang pertama bunyinya urjun. Urjun. Yang kedua urkun. Urkun. Yang ketiga usjun. Usjun. Okey, dan huruf yang terakhir pula iaitu huruf ha. Kita tengok contoh ha mati pada akhir perkataan. Yang pertama sekali bunyinya asfuh. Asfuh. Yang kedua isyrah. Isyrah. Dan yang ketiga ifrah. Ifrah. Okey, jadi itu semua adalah ini adalah contoh bagi huruf yang mati pada akhir perkataan. Bagi huruf qaf, kaf, lam, mim, nun, wa, mim, nun, ha, wa tak ada. Jadi cikgu harap semua boleh sebut apabila berjumpa dengan perkataan di mana huruf akhirnya ada
tanda sukun ataupun baris mati. Okey, baiklah. Sekarang kita buat latihan buku aktiviti pada muka surat 34. Okey, ini adalah latihannya. Latihannya senang saja. Okey, yang pertama, warnakan perkataan ni. Okey, semua perkataan ni. Kemudian cikgu nak awak baca perkataan tu dan rakam bacaan tu. Okey, contoh yang pertama. Okey, lepas awak warnakan. Okey, cuba sebut perkataan yang ni. Bunyinya uturuk. Okey, kemudian rakam dan hantar ke cikgu untuk terjemahkan, untuk cikgu dengar bacaan awak. Okey? Okey. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.